Okay, salam sejahtera. Kita akan bincang sel Daniel untuk sekarang. Okay, ini handout kita. Okay, sel Daniel, dia mesti elektrod kuprum, elektrod zinc, lepas tu kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat, zinc dalam zinc sulfat. Lepas tu dia nak sambung benda ini bagi pergerakan ion melalui titian garam. Titian garam sebarang garam yang pakai, contoh NaCl boleh, okay, supaya litar ini lengkap. So apa fungsi dia? Membenarkan pergerakan ion. Elektron akan melalui wayar. So ion perlu sambung kedua-dua elektrolit. Kalau tak, litar tidak lengkap. Okay, so sambung melalui titian garam. Okay, titian garam boleh guna apa-apa garam yang biasanya tiada tindak balas dengan yang bawah ini. Okay, dan tak perlu tahu apa ion yang terlibat dan pergi kaji ion dia, tak perlu. Dia fungsi untuk ion di sini bergerak ke sana, dari sini boleh pergi ke sini. Itu je. Okay, so sekarang bila kita jumpa macam ini, saya dah bagi anak panah. Dah senang. You dah tahu elektron ni keluar dari sini, maksud dia sini mesti pengoksidaan. Tapi jangan lupa, exam tak bagi. Anak panah ni tak bagi. Kita kena lukis. Dari mana alir ke mana, kita kena lukis. Okay, so sekarang, apa yang kita kena buat adalah, first thing, okay, di sini dulu. Okay, di sini, kita perlu senaraikan dia punya ion dulu. Okay, supaya tak berlaku nak buat tindak balas, tapi ion tak ada nanti. Itu masalah dia. Okay, so kita senaraikan ion yang ada, zinc sulfat. Zinc sulfat. So ada ini zinc sulfat. Ada sulfat. Dua negatif. Lepas tu ada H+. H+ dari mana tahu tak? H+ sebab lalutan. Lalutan. Okay. So ada H+. Dan lalutan ada OH negatif. Okay, ada 4. Ion zinc, ion sulfat, ion hidrogen, ion hidroksida. Hidrogen dengan hidroksida sebab lalutan. Okay, so ini dah ada. Okay, kemudian sini pula, kita cek sini pula. Okay. Ini ada kuprum 2 sulfat, maka ada Cu2+. Cu2+, lepas tu sulfat, SO4, 2 negatif. Sama juga ada H+ dan OH negatif. Sebab perkataan larutan. Okay, so Cu2+, SO42 negatif, H+, ada OH negatif. Okay, so kita dah lengkapkan ini lah. Dah ada. Okay, ini penting, ini dah ada. So you dah tahu yang bertindih tu apa? SO42 negatif, SO42 negatif. Itu yang bertindih. Okay, maksud nanti tak payah ulang lah. H+, OH negatif. Nah, berbeza dalam larutan ada Cu2+ dan Zn2+. Okay, so di sini kita ada elektrod zinc, elektrod kuprum. Okay, so kita kena cari nilai keupayaan piawai untuk zinc dan kuprum. Okay, so pergi balik jadual 9.2 itu, dari handout 19, sekarang 9.3. 9.2, kita salin semula. Okay, so saya malas nak salin, saya ambil dari atas. Zinc ini ya. Ini. Okay. So, bila kita salin daripada jadual 9.2, nilai keupayaan elektrod piawai untuk sel setengah, ada 2 sel setengah. Satu pengoksidaan, satu penurunan. Sini ada zinc dan kuprum. Maka kita salin zinc punya, Zn2+ plus 2E equal to Zn, kita dapat nilai dia negatif 0.76. Cu2+ plus 2E equal to Cu, kita dapat nilai dia tambah 0.34 V. Okay, so bila macam ini, pengoksidaan dah tahu. Pengoksidaan adalah yang melakukan
pengoksidaan, so ejen penurunan dia. Kita cari ejen penurunan dia. So ejen penurunan mana? Ini. So pengoksidaan akan berlaku di Zn. Lepas tu penurunan akan berlaku di tempat Cu. Sebab kita ada dua je. Kita ada Cu dan Zn. Okay, so pengoksidaan berlaku di Zn. Penurunan berlaku di Cu. Kerana Cu punya nilai positif. Positif maka merupakan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan melakukan penurunan. Negatif, ejen penurunan melakukan pengoksidaan. Okay, so ejen penurunan melakukan pengoksidaan dia Zn, sini penurunan. Kenapa macam itu? Sebab akan tulis dalam bentuk penurunan. Dia akan takrif dalam bentuk penurunan. Okay, so pengoksidaan dia adalah Zn, jadi Zn 2 positif. Okay, tambah 2i. Okay, so kita selesaikan yang separuh dulu. Okay, kita selesaikan sini. So terminal, keluar elektron terminal negatif. Okay, keluar elektron, tempat yang keluar elektron. Nah, tempat yang keluar elektron, negatif terminal. Masa yang sama, satu lagi nama bagi dia adalah anode. Okay, anode sebab dari segi konsep sel elektrolisis. Anode. Okay, hasil dia. Okay, siapa tahu hasil dia? Ini senang. Siapa-siapa? Ion zinc. Ion zinc, Natasha, bagus. Ion zinc. Okay, ion zinc. Pemerhatian sama je. Pemerhatian sama. Nah. Okay. Saya copy. So, pemerhatian dia, elektrod. Sekarang kita panggil elektrod. Boleh panggil elektrod. Kalau setakat satu, kita panggil, sebab dia celup dalam zinc kan, so kita panggil elektrod. Elektrod zinc menipis. Kenapa dia pengoksidaan sama juga? Kenapa dia pengoksidaan? Sebab ini. Okay. Sebenarnya benda yang ulang. Okay. Nilai keupayaan elektrod piawai zinc adalah negatif 0.76. Maka zinc merupakan ejen penurunan. Kalau zinc merupakan ejen penurunan, dia akan melakukan pengoksidaan. Itu cerita dia. Okey, lepas tu yang positif pula, okey, yang sini. Penurunan pasti berlaku di sini. Sebab kuprum merupakan ejen pengoksidaan. So dia pasti berlaku di sini penurunan. So penurunan Cu2+ akan berlaku. Cek, ada tak Cu2+? Tak ada. 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 Kalau ada, Cu2+ akan berlaku. So ini akan berlaku. Okay, Cu2+. So akan berlaku proses penurunan sebab CO2+ merupakan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan akan melakukan penurunan. So CO2+ plus 2 equal to Cu. Okay. So tempat yang elektron sampai kita panggil positif. Terminal positif. Terminal positif maksud elektron sampai. Elektron keluar, elektron sampai. Positif. Lepas tu katod. Satu lagi nama dia katod sebab elektron sampai. Okey, ion zinc ini logam. Ikut tadi, logam kuprum. Logam kuprum. Logam kuprum. Elektrod kuprum. Elektrod kuprum menebal. Sebab yang perang akan melekat. So lama-lama jadi tebal, menebal. Lepas tu mengapa dia penurunan? Dia penurunan sebab ini. Sama saja tengok. So keluar dua gambar raja ini, dia dapat jawapan yang sama. Okay. Tapi bila tak buat macam ni, you tak tahu. Okay. Nilai keupayaan piawai kuprum adalah tambah 0.34. Maka ion kuprum 2 merupakan ejen pengoksidaan. Okay. Kalau dia merupakan ejen pengoksidaan, mestilah melakukan penurunan.
kalau merupakan ejen penurunan, mesti melakukan pengoksidaan. Lepas tu tengok atas, apa hal macam ni? Sebab siri ini, keupayaan elektropiawai, semua disusun dalam bentuk penurunan. Dia semua susun macam ini punya. Okay. So, sekarang nak kira. Okay, ini E cell dia. Okay, ini pun senang. Ini rasanya ada jawapan di atas. Sama saja. Okay, inilah. Okay, katot 0.34, tolak anod. Anod sini zinc punya, tolak 0.76. Tolak jadi tambah. Okey, tambah 0.34 tambah 0.76. Jawapan tambah 1.10 V. Okey. Ada beza di sini. Sebelum ini tak ada notasi sel. Bila nak tulis notasi sel, dia perlu ada 2 elektrolit. Okey, perlu ada 2 elektrolit dan ada titian garam atau pasu beliang. Pasu beliang dengan titian garam fungsi yang sama. Pasu beliang. Okey, titian garam fungsi yang sama. Okey, ini panggil sel kimia, voltaic cell, sebab dia bukan sel Daniel. Dia kata Daniel mesti benda ini, cuprum zinc. Okey, so nak tulis sel notasi adalah cara dia. Okey, Zn. Sini kita ambil Zn, ambil di sini dulu, iaitu tempat anod. Tulis anod dulu. Anod Zn, celup dalam lalutan ada Zn2+. Okey, so tulis Zn. Lepas tu mana ni simbol tu? Palang. Bukan ni ya. Ya. Laptop tak jumpa. Kejap. Boleh lah. Okey. Zinc celup dalam ion zinc. Lepas tu, okey, double slash sebab titian garam. Tak boleh jauh sangat. Ya. Okey. So kita mula anod dulu. Anod zinc dengan lalutan dia Zn2+. Lepas tu double ini maksud dia titian garam. Okey. Selepas titian garam, dia mesti bersebelahan dengan ion dia, Cu2+. Lepas tu dengan logam dia. Logam dia. Okey, Cu. Macam ni. Okey, ini cara kita nak tulis. Okey, tak elok. Tak apalah. Okey, zinc slash Zn2+. Lepas tu ambil 2 garis tu. Itu maksud titian garam. Ini maksud titian garam. Lepas tu selepas tu kita ada Cu2+. Cu2+ maksud dia sini. Cu2+. Lepas tu Cu. Cu adalah elektrod dia. Ini cara nak tulis notasi sel. Notasi sel bermula daripada anod. Bermula daripada anod. Okey. So persamaan ion keseluruhan
Ini cantum ini. Zn equal to Zn2 plus 2E tambah dengan ini. Ini 9.1 banyak kita buat. Okay, so ini yang mudah punya. So saya tak tunjuk cara dia lah. Potong E ini, lepas tu salin semula. So kita dapat Zn tambah Cu2 plus. Lepas tu sama dengan Zn2 plus tambah Cu. Okay, Zn, Cu2 plus, Zn2 plus, Cu. Sebab dua elektron sudah potong, tak payah darab. Sebab dia sudah sama dua elektron. Okay, so ini yang kita dapat. Okay, ini sel Daniell. Okay, so boleh mula lengkapkan. Ini saja hari ini. Next class akan cepat, akan terus 1, terus 2, habis. Lepas tu minggu depan boleh mula sel elektrolisis. Okey, so telitikan ini, pastikan boleh faham. Okey, boleh tanya soalan atau saya akan post sambil-sambil saya akan post kehadiran sekejap. Okey. Lengkapkan kehadiran, saya dah post dekat chat. So isi kehadiran tu untuk simpanan saya. Okey, lepas tu boleh mula fikir apa benda nak tanya untuk 10 minit terakhir. 10 minit terakhir apa benda nak tanya. Apa-apa saja berkait dengan ini. Sir, Ah, kalau dia guna asid, apa-apa asid, kita punya persembahan setengah tu memang H ke? okey. Soalan bagus. Okey, H ini kita pertimbangkan dia sebab dalam lalutan tak ada benda kita nak. Faham tak? Dalam lalutan sepatutnya CO2 plus tau. Sepatutnya CO2 plus yang boleh menjalani penurunan. Tapi tiada CO2 plus. Tengok, tiada. Maka kita ambil H. So soalan awak, kalau asid kita pakai H ke? So saya cek. Kalau asid, yes, hidrogen akan dikeluarkan. Betul. Sebab dia tak ada ion logam dia. Okey? Okey, sir. Okey, lagi soalan? Sir, Alia. E kosong tadi simbol untuk apa? Okey, keupayaan elektrod piawai. Okey, saya tunjuk you. Ada handout kejap. Itu you kena balik kepada topik yang sebelum. Okey, saya tutup dulu ini. Okey, E kosong adalah ini. Ini. Keupayaan elektrod piawai. Ambil tajuk pun tak apa. Nah, keupayaan elektrod piawai. Simbol keupayaan elektrod piawai adalah ini, E kosong. Okay, handout ini dah ada, video sudah ada. Okay, so yang belum pergi tengok balik ya. Okay, sebab saya akan teruskan saja. Ini siri ini. Ini kalau bagi topik ini jadi mudah. Kalau ini tak bagi masa exam, semua orang pengsan. Okay, sebab kita mana tahu mana satu negatif, mana satu positif. Okay, so ini satu siri yang kita pakai panggil ni yang susun mengikut keupayaan elektrod piawai. Daripada paling negatif susun jadi paling positif. Paling negatif adalah ejen penurunan yang paling kuat. Lagi positif nilai dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan suka melakukan penurunan. Ya, itu betul lah. Cara tulis dah betul. Sudah betul.
bila ejen penurunan dia akan melakukan pengoksidaan. Cara tulis dah salah. Sepatutnya dari Li jadi Li+, K jadi K+, Ca jadi Ca2+, Na jadi Na+, baru betul. Tapi keupayaan elektrod piawai akan susun ikut penurunan sahaja. Penurunan, iaitu semua tambah E benda di depan. Okey. Okey, soalan? Okey, 5 saya kira. 1, 2. Sir, Okey. kalau persamaan ayun keseluruhan tu kalau terbalik tak apa ke? Okey, terbalik macam mana? Kalau Cu2 plus di sini, Zn di sini, boleh. Boleh. Tapi kalau Cu2 plus pergi ke sana, tak boleh lah. Itu dah salah. Okey, boleh faham? Dia sebelum anak panah terbalik, boleh. Selepas anak panah terbalik, okey. Tapi kalau salah satu dari bahan terjatuh ke hasil, sudah salah. Okey, Okay, thank you sir. Okey, welcome. Lagi? Okey, rasanya dah okey. Okey, next. Memang saya akan peruntukkan sedikit masa untuk awak buat dalam lingkungan 15 minit lah. So next class ini mungkin 10 minit ke, ni 10 minit ke, nak cepat kan. Okey, so next class kita dah boleh lengkapkan sel kimia, lepas tu akan masuk sel elektrolisis. Okey, saya ulang sekali lagi, kerja kita sudah tetap, saya tak nak ubah apa, cuma hujung tahun mungkin kita akan tambahkan latte 2B sahaja. Okey, so harap awak boleh ikut. Kalau tak ikut, apa, untuk saya tak ada apa masalah dia. Nanti awak berat, sangat berat. Terpaksa drop ni, drop tu, macam-macam subjek drop. Okey, so ini sahaja untuk hari ini. Okey, so sebulan lagi kita duduk rumah dan saya mungkin ada bertugas SPM jaga apalah di sekolah, tapi untuk kimia saya akan ganti benar. Saya takkan tuang. Okey, so harap awak pun sama, attendance isi, jangan tak isi sebab saya Form 5 kena hantar attendance dekat parents. Okay, Form 5 sangat serius because you akan hadapi SPM. Macam mereka buat hari ini bahasa Melayu. Dalam keadaan COVID, wah hebatnya, bertarung nyawa kat luar semua tu. Okay, thank you. Jumpa lagi. Okay, next class. Bye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Okay, bye-bye.